Contohnya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Dia berjalan kaki daripada satu negeri ke satu negeri, satu negara ke satu negara, semata-mata untuk ilmu. Macam ustaz-ustaz pergi belajar dulu naik skateboard. Saya tengok ustaz macam garang. Ini risau juga saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik semua. Yes, hari ni korang berada dalam podcast Remaja hari ni. Yes, this is for the first time dalam hidup saya dapat berkolaborasi di dalam podcast bersama dengan seorang influencer yang saya tak payah nak kenalkan lagi. Kalau saya tunjuk je gambar dia, korang terus kenal. Tak lain tak bukan my big brother Adnan Roslan. Ya, Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Kenapa Ustaz macam segan-segan je, Ustaz? Seganlah, saya ni banyak dosa. Allahu Akbar. Kita baru jumpa kat luar tadi. Itulah tu. Kan? Tiba-tiba kita dapat pula satu meja bersama ya, Ustaz. Allahu Akbar. Ustaz datang tadi naik apa? Skuter? Lebih kepada orang kata berjalan atas air lah. Berjalan atas air? Yes. Kira Ustaz ada kait-mengait dengan Naruto lah. Naik kereta ni. Oh, naik kereta. Itulah. Saya perasan lebih tadi. tepat api. Naik. Oh, api. Api. Cukup-cukup lah kita berbincang pasal kenderaan tu. Yes. Yes. Ustaz, hari ni kita nak berbincang pasal remaja ni, Ustaz. So, tajuk kita hari ni adalah semua hiburan untuk remaja haram. Betul ke? Nanti dulu. Itu soalan ke tajuk? Itu tajuk. Tajuk dia apa? Semua hiburan untuk remaja haram. Uish. Is that true? Nanti dulu, Ustaz jangan jawab. Okay. Korang jawab lah. Kalau korang berani, dia yang kena jawab. Dia orang kena jawab. Okay. Jadi podcast kita berakhir di sini. Itu je persoalan kita hari ni. So Ustaz, semua orang ada zaman remaja. Ustaz masih remaja ke ataupun dah kira warga emas? Sebab daripada side tepi nampak remaja, mungkin daripada depan saya tengok ni mungkin dah mencapai umur 50-an mungkin. Masih muda lah. Masih muda lagi Ustaz. Tapi remaja tu tak lah. Boleh menjiwai lah zaman tapi remaja. boleh menjiwai lah sebab muda lagi kan. Yelah, Ustaz pun buat TikTok kan. Kat dalam semua tu pun remaja kat mostly kan. Tapi bukan kau buat TikTok juga? Kita satu team Ustaz. Sebenarnya kita buat Vine sama kan. Oh, sama. Tak ingat? Ada. Sebab bagi saya ingat benda-benda yang penting je. Iya, betul. Dan maksudnya saya tak penting. Tak penting dalam hidup saya. Tak penting? Tak penting. InsyaAllah. Nanti kita blog dia slow-slow. Okay. InsyaAllah. Ustaz, semua orang ada zaman remaja Ustaz kan. So untuk first ni, kita nak Ustaz share pasal... Oh, terus formal Yes, saya macam pengulas bola sepak. Okay. Secara tiba-tiba. Okay. So kita nak Ustaz share lah. Macam mana Ustaz daripada baby, mungkin daripada peringkat janin sampai ke sekarang. Pengalaman Ustaz sepanjang hidup ni kan. Mungkin Ustaz pernah terlanjur buat maksiat ke? Taklah, mustahil lah tu Ustaz seorang yang tidak pernah melakukan dosa kan. Allahu Akbar. Cuba share sikit Ustaz. Saya lahir pada 23 Mei 1992. Ketika tu saya dilahirkan lah. Dengan cara macam mana tu Ustaz? Normal lah, Alhamdulillah. Bukan Caesar lah. Bukan Caesar. Okay. Kenapa semua orang call waktu-waktu macam ni Ustaz? Nampak? Bukan saya dah silent ke phone tadi Ustaz? Oh Ustaz, alam Ustaz? Alam. So macam mana kita ni? Okay, saya lahir pada 23 Mei 1992 di Hospital Kelang. Hospital Kelang je? Area sini. Dan saya pendekkan cerita, dekat sekolah rendah, saya sekolah di Sekolah Rendah Islam Hira. Lepas tu sekolah menengah Islam Hira, Mahat Tahfiz Al-Quran Hira. Lepas tu saya sambung STAM. Kemudian saya pergi Mesir. So Alhamdulillah, saya sangat bersyukur zaman remaja saya dihantar ke sekolah agama lah oleh mak ayah saya. Bagi saya benda tu satu nikmat yang cukup besar juga, yang sampai hari ni saya bersyukur. Ringkasnya macam itulah. Ustaz kira memang daripada kecil memang sekolah agama lah. Sekolah agama lah, Alhamdulillah lah. Tapi itulah, sekolah kita di mana, benda tu tak menentukan siapa kita pada hari ni. Mantap. Macam kau sekolah agama ke dulu? Sekolah agama sampai darjah 6 Ustaz. Darjah 6? Kalau kat Johor, kita ada darjah khas sampai tingkatan 1.
Oh. Belajar sekolah agama lah. Ambil faraid, bahasa Arab, apa semua tu. Lepas tu dah tak lah. Lepas tu dah tak lah bang. Tapi jadi orang juga kan. Jadi orang Alhamdulillah. Alhamdulillah. So Handsome akhirnya lah dia bukan kita sekolah di mana, tapi kita nak jadi apa. Betul. So cuma bila Allah dah bagi nikmat sekolah agama tu, rugilah kalau tak hargai betul tak? Betul. Sebab sekarang ni ramai juga orang budak sekolah agama tapi perangai macam haram. Tak bersyukur lah tu Tak maknanya. bersyukur. Kadang-kadang kita nampak budak sekolah agama pun malu dengan agama yang dia ada. Itu sedih juga tu. Keluar je daripada sekolah buka songkok. Buka songkok, buka tudung. Allah. Rebel dengan agama pula. Sebab tu akhirnya kita pilih lah apa yang kita nak dalam hidup ni. Hidup ni pilihan. Hidup ni pilihan saya. So Ustaz memang daripada dulu memang cita-cita memang nak jadi ustaz ke ataupun ada cita-cita lain Ustaz? Dengan cita nak jadi pemain bola lah ke apa ke? Tak ada. Adalah. Basically nak jadi ustaz lah. Cuma ustaz yang saya nak jadi, ustaz yang saya nak jadi dulu ialah seorang ustaz yang ada sekolah, yang ada tahfiz, dan saya nak mengajar Quran. Owner sekolah lah. Bukan owner sekolah pun, saya mau nak mengajar Quran di sekolah. Saya memang selalu bayangkan benda tu, tapi benda tu saya tak jadi lagi lah pada hari ni. Belum lagi lah. Satu hari nanti insyaAllah. Tapi ustaz yang ajar saya baca Quran Ustaz. Ustaz tak ingat ke Ustaz? Itu sikit-sikit je. Oh ya ke Ustaz? Sampai berapa hari. Besar. Lepas tu kau belajar dengan ustaz lain kan. Adalah juga sikit-sikit Ustaz. Kata kita pelbagaikan guru yang kita ada. Kan? Ustaz ajar saya Iqra. Allahu Akbar. Alhamdulillah Ustaz. Berkat ustaz ajar saya, Alhamdulillah lah. Bolehlah sikit-sikit kita baca Quran kan. Try baca tak apa. Al-Jan itu berjanji. Jangan sampai. Jangan sampai Ustaz. So Ustaz memang macam orang lain Ustaz. Orang lain ada yang nak jadi doktor, ada nak jadi polis kan. Kenapa nak jadi ustaz pula? Suka hati aku lah. Melampau. Tak betul lah. Macam kalau orang jadi doktor, kita kenapa jadi doktor? Iyalah mesti ada reason. Kenapa kita nak petikai cita-cita orang? Tak ada. Sebab kita ni tengah podcast. Memang kena tanya je lah. Kena tanyalah. Kena ni kan. Kau nak jadi apa? Ana? Aku macam nak jadi macam-macam bang. Yang Macam penting nak jadi kaya bang. Allah. Kejual dunia. Penyakit wahan. Sebab tu saya nak jadi ustaz. Untuk baiki hati orang kotor je kau. Tak, sebab saya mak ayah saya memang aktif dalam dunia pendidikan. So yang daripada kecil saya tengok mak ayah saya ni mengajar orang, mendidik orang. So saya pun rasa nak jadi macam tu lah. Faham. Satu lagi time saya, so dia orang memang ustaz-ustazah lah. dia orang bukan bidang agama pun. Macam mak saya dulu bidang kimia. Ayah saya bidang IT. Pakai IT pakai ekonomi. Mesti jago sukan dan juga jutawan kan. Yang jago sukan tu dia pernah wakil takraw dulu bapa. Memang pandai buat lipat lah. Sekolah dulu lah. Jutawan tu alhamdulillah lah. Alhamdulillah Sebab tu penting jadi IT. Betul. So kira mak dalam bidang kimia, ayah dalam bidang IT. Tapi anak tiba-tiba anak jadi bidang pendidikan agama. Bukan maksudnya akhirnya walaupun orang kimia, seorang IT, sekarang ni diorang fokus dalam bidang pendidikan. Dan benda tu menginspirasi saya untuk juga turut terlibat dalam bidang pendidikan. Sebab itulah saya daripada kecil teringin nak jadi ustaz. Atas didikan mak bapak, selalu tengok mak bapak kan. Lama-lama kita pun jadi terikut kan. Betul. Tapi ikutan tu ikutan yang positif lah kan. Yang penting kan. Alhamdulillah lah Ustaz kira memang alhamdulillah cita-cita nak jadi ustaz, alhamdulillah jadi ustaz sekarang tapi tak berapa ustaz lah ni. Tak berapa ustaz. Baru nak berubah juga ni. Baru-baru nak berubah Ustaz. Kenapa Ustaz? Ustaz ada kenangan-kenangan silam ke? Semua orang ada struggle masing-masing. Sebab ada orang tak ada struggle. Sebab apa yang saya kenal, Ustaz ni suci orangnya. Sambung kepada next question. Okay, soalan ni skema sikit lah kan. Saya tahu banyak orang dah tanya bang. Kalau kat sekolah pun orang tanya. Bang, sejak ustaz. Dia memang gitu bang. Okay. Guys, untuk pengetahuan korang, kami ni rapat. Jadi itu yang saya selalu terasa. Sebab saya selalu panggil dia abang. So bila tiba-tiba podcast ni kena panggil ustaz tu rasa lain rasanya. Ya, ustaz, kita cuba lagi sekali ustaz. Ya, insya-Allah. Terus. So ustaz, macam mana cara nak berhibur dalam Islam? Sebab ini kita khususkan pada remaja lah. Sebab sekarang ni ustaz, okey, ada setengah orang dulu dia tak didedahkan dengan hiburan yang terlalu ekstrim sangat. Macam sekarang ni terlalu advance.
Advance sebab apa? Sebab benda semua ada kat tangan. Macam zaman dulu-dulu, zaman-zaman kita dulu, mungkin paling-paling pun tengok-tengok Akademi Fantasia kan, TV3 Kisah Benar dan sebagainya. Itu quite ikut pandangan ustaz lah kan. So macam mana Ustaz nak berhibur dalam Islam ni untuk zaman sekarang? Generasi Z kan sekarang. Basically berhibur tak salah. Tak salah Ustaz Dia akan jadi salah kalau kita berhibur dengan benda yang salah. Ush, macam complicated je ayat tu Ustaz. Senang je. Okey Ustaz. Berhibur tak salah. Dia akan jadi salah kalau kita berhibur dengan benda yang salah lah. Contoh kalau hiburan kau ialah memasak, adakah memasak tu dosa? Tak dosa. Kalau berhibur kau ialah riadah, jogging, pumping, pergi gym ke apa, Tak salah. Tak salah. Tak salah. Nak dengar lagu, nak tengok cerita, Tak salah. tak salah. Main game tak salah. Tetapi kalau di dalam hiburan kita tu ada unsur-unsur haram, contohnya kita bersukan tak tutup aurat, ataupun main kita gym tayang-tayang badan Ustaz main gym tayang-tayang badan, lepas tu gay pula. Satu hal pula tu. Tak semualah. Tak semua. Ada lah. Ataupun tengok movie drama ataupun dengar lagu yang ada unsur-unsur haram, ada aurat didedahkan, pegang-pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium, lirik pun tak apa-apa. Obviously lah benda tu dosa. Faham tak? So kenalah pilih hiburan yang halal. Yelah, pilih sebelum nak berhibur tu, tengok dulu benda tu ada unsur haram ke tak. Contoh kalau satu movie tu, kalau dah ada aurat, tak payahlah tengok. Itulah tu Ustaz, masalahnya zaman sekarang ni Ustaz, cerita apa je yang tak tutup aurat Ustaz? Yang tutup aurat Itu Ustaz, tak boleh jadikan alasan untuk menghalalkan benda yang haram. Kalau macam tu kita kata zaman sekarang semua orang berzina, takkanlah benda tu menjadi hujah untuk kita berzina juga. Betul juga zaman sekarang tak logik lah. Kalau tak couple, kena couple dulu. Adakah itu menyebabkan couple tu halal? Tak. Benda haram juga. Haram tetap haram lah Ustaz. Haram. So kena lawan lah. Kalau tak mampu nak tinggalkan dosa, at least janganlah justifikasi dosa tu. Justifikasi Contoh dosa. kau dah tak mampu nak tinggalkan benda haram tu, lepas tu kau nak justifikasi benda haram yang kau buat, kau kata benda ni normal lah ramai orang buat. Apa benda yang haram tu tak haram. So saya ulang balik, nak berhibur ni boleh kalau hiburan tu halal. Tapi jangan sampai lalai. Jangan sampai lalai. Tapi kalau hiburan tu ada unsur haram, lalai ke tak lalai, haram juga. Okay, sekarang ni kita dihujani dengan drama, program, lagu yang mostly semuanya, almost semuanya lah, ada je yang positif. Tapi yang selalu bermain dekat dalam TikTok, dekat media sosial ni, semua lagu-lagu yang kita faham maksud dia, ke arah yang negatif, cinta dan sebagainya tu kan. Macam mana Ustaz? Kita nak cater benda ni. Okay, kita nak bagi solusi kat anak muda ni Ustaz kan. So macam mana? So pertama sekali, benda tu salah lah. Dan benda tu ujian lah. Okay, godaan-godaan untuk nafsu kita, godaan-godaan untuk meruntuhkan iman kita. Zaman sekarang ni godaan datang kiri kanan depan belakang. Susah ke senang? Susah. Kau jangan ingat kau ustaz ataupun kau sekolah agama ataupun kau dah level-level tertentu dalam agama ni, kau tak tergoda. Godaan tu datang silap-silap lagi berat Ustaz silap lagi berat. So benda first sekali, kita kena tahu yang kita hidup di zaman yang sangat mencabar pada hari ni. Betul. So lagi mencabar satu zaman, sepatutnya kita lebih sedar bahawasanya lagi-lagilah kita kena jaga iman. Betul tak? Ini kita hidup di zaman yang mencabar, tapi kita tak fikir pun pasal iman kita. Itu masalah kita pada hari ni. Dia maksudnya nak ke tak nak ke, kita kena fight kat dalam benda ni. Kita kena fight lah. Kalau boleh kita tinggalkan, kita tinggalkan. Betul Ustaz? Memang kena tinggalkan. Kalau jatuh, terbuat, minta ampun pada Allah. Jangan justifikasi dosa tu. Dia menjadi problem zaman sekarang ni. Bila hiburan-hiburan maksiat, hiburan-hiburan melalaikan ni makin lama makin normal. Wujudnya ramai orang yang memberi justifikasi atas dosa tu. Tapi itulah masalahnya. Ada setengah-setengah ustaz ke influencer agama ni Ustaz. Contohlah dia buat video kan, lagu-lagu tak apa-apa juga Itu Ustaz. Masalah dia kan? Bila ada orang agama pun buat benda dosa. Masalahnya untuk golongan yang macam kami ni lah, yang tak faham. Orang awam akan anggap benda tu normal. Sebab benda tu betul orang kan? agama pun buat. Saya tengok juga ada beberapa influencer agama pergi wayang, tengok cerita, mengarut contoh cerita Marvel lah apa benda, which is benda tu ada aurat. Obviously lah. Kau nak tengok, terdesak sangat nak tengok benda haram tu, tak payahlah promote dekat media sosial.
Itu dah buat dosa terang-terangan tu. Lagi satu dia menjatuhkan image orang Menjatuhkan agama sikoh agama dia. Itu tak kisah. Sikoh kau hilang ke, tak kisah. Orang dah tak percaya kau ke, tak kisah. Tapi benda tu menjadi fitnah pada agama, which is orang awam akan anggap benda tu normal. Boleh lah ustaz tengok watak seksi kot. Kan ustaz tengok kita pun okey lah. Kita pun on lah. Betul tak? Itulah barah ataupun cabaran pada hari ni. Saya duk berhati juga Ustaz benda-benda macam tu kan. Sebab kita macam kita ni dalam circle yang saling ingat mengingati. Alhamdulillah, syukur. Tapi kalau orang setengah remaja kan, setengah orang ni memang dia dibesarkan dalam, dia bukan environment agama, tak didedahkan. Kalau kita buat TikTok pun tak, FYP kita tak satu Malaysia pun tengok kan. Walaupun berjuta kan, orang kenal, tapi mungkin tak ada yang orang tak tengok sangat. Orang tak ada yang tak perasan kita punya konten Ustaz kan. So maksudnya basically kita cakap dia ni tak tahu. Tak tahu. Habis macam mana Ustaz? Macam tu. Dah tak tahu. Okey, memang dia tak tahu. Okey, so dia pun dia anggap okey, setakat aku post aku pergi masjid. Lepas tu kejap lagi kan aku post aku pergi wayang pula. Tengok cerita ni kan. At least aku buat baik. At least aku buat baik. Banyak orang macam tu Ustaz. Lagi-lagi budak-budak kita. Sebab tu sebenarnya Allah kurniakan kita akal tau. Semua orang ada akal. Akal ni kita guna untuk berfikir lah, dan mencari kebenaran. Orang tu dia tak boleh cakap dia tak tahu. Untuk zaman ni. Untuk zaman ni. Sedangkan untuk tahu tu mudah. Betul tak? Betul. So membiarkan diri tak tahu tu, membiarkan diri dalam kejahilan tu pun satu dosa. Kalau dia betul-betul tak ada peluang untuk tahu, kita dimaafkan. Itu cerita lain lah. Itu dimaafkan. Tapi kalau dah ada peluang, dia sihat, dia ada kudrat untuk menuntut ilmu, which is zaman sekarang tak payah pergi jauh-jauh, baring atas katil pun boleh tengok ceramah. Betul lah Ustaz. Ulama-ulama dulu nak menuntut ilmu sampai berjalan kaki 7-8 tahun. Berjalan kaki. Contohnya Imam Abu Hatim Ar-Razi, dia berjalan kaki daripada satu negeri ke satu negeri, satu negara ke satu negara, semata-mata untuk ilmu. Macam ustaz pergi belajar dulu naik skateboard. Saya tengok ustaz macam garang. Ini risau juga saya kan. Saya dia cerita kat online lah. Kita cerita lah. Cerita. Benda rakam tak apa, it's okay. Tak apa, kau rakam tak apa. Cerita lah. Nanti saya delete lah dah. Tak apa. Dah rakam saya delete. Nanti saya telefon dia orang. Saya mau naik. Bagi je. Kau lawak kita tengok. Dia takut punchline tak jadi. Tak apa, kalau tak jadi kita cut. Okay, kita cut Saya tak apalah. Cubalah. Ingat nak cakap naik buruk. Jadi takut lain pula. Sesat pula kan. Kat mana kita tadi? Tengah serius tadi. Kau potong tentang serius. Okey, imam apa tadi? Tu naik. Ulama dulu naik, apa, nak pergi menuntut ilmu bertahun-tahun tau. Kita sekarang duduk depan atas katil, tengok kat YouTube pun boleh. Betul lah Ustaz. Terlalu mudah lah sekarang. Ulama-ulama dulu bertungkus lumus, berijtihad, fikir solusi, cari hukum, mengeluarkan hukum, buat buku. Kita hari ni tinggal nak baca buku je, tak payah tulis pun. Ya tu. So apa lagi alasan untuk kita hari ni cakap aku tak tahu? Alah, dia standard lah Ustaz. Benda free orang tak hargai. Itulah masalah kita pun. Sebab itulah orang kata apa, pesanan saya lah pada anak muda ataupun pada masyarakat pada hari ni. Jangan biarkan diri kita berterusan dalam kejahilan lah. Ya. Okay. Lagi-lagi di akhir zaman ni, yang betul jadi salah, yang salah jadi betul. Yang nampak betul rupanya salah, yang nampak salah rupanya betul. So kekeliruan bermaharajalela. Dan benda tu satu cabaran. Jadi Ustaz Anin lah antara salah seorang tak yang juga. Tidak. Kalau saya ada buat salah, tegur je lah. Of course. Itu je. Jadilah kita orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Tak kisah kita ustaz tak ustaz, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kalau kita sendiri buat salah pun, orang lain pun amar ma'ruf nahi mungkar pada kita juga. Betul. Begitunya. Dia senang cerita cakap jangan ego lah. Sebab ada setengah orang dia rasa dia dah selalu memberi. Bila orang tembak dia tak terima pula. Itu ujian jugalah untuk orang berilmu kan. Harap-haraplah dia kuat dan tabah. Soalan seterusnya Ustaz. Okey, ni memang selalu lah saya dengar. Time-time muda lah kita nak beribu. Time dah tua nanti pergi masjid lah. Kita pergi jadi orang baik lah.
Macam mana? Confident ke Dengan- sampai tua? Oh, betul lah Ustaz Itu Ramai satu. orang mati muda sekarang. Itu satu, confident ke sampai tua. Yang kedua, kalau kau sampai tua pun dan time muda kau sia-siakan dengan kelalaian dan maksiat, Allah akan tanya, Kau buat apa masa muda? kau buat apa masa muda? Kan ada 5 perkara sebelum 5 perkara kan. Saya main skateboard buat flip. Ha. Apa? Kedepang. Kena azab Mat. Nauzubillah. Nauzubillah, nauzubillah. Tapi Allah akan tanya, contohnya apa benda Allah akan tanya? Apa benda? Siapa tu? Lagu Raihan tu, Yang mana satu Ustaz? Demi Masa tu. Itulah lagu tu lah Ustaz. Ustaz tahu yang lagu tu? Saya kena. Ustaz Tapi kan basically nyanyi. Allah akan tanya Ha. apa yang kita guna time muda sebelum tua. Sihat sebelum sakit. Sihat sebelum sakit. Lapang Lapang sebelum sempit. sebelum sempit. Ya, ingat Ustaz. Apa Kat lagi? Negeri Sembilan dulu tu. Kaya sebelum Miskin. Bangun sebelum tidur tak ada Ustaz? Bangun sebelum tidur tak ada. Oh, tak ada Ustaz. Bergurau Ustaz. Bergurau. So kenapa Allah akan tanya benda ni? Kenapa Allah tak tanya time tua kau buat apa? Kenapa Allah tanya time muda kau buat apa? Sebab apa Ustaz? Sebab fitrahnya orang dah tua Memang pergi masjid lah. memang akan Menjadi baik lah. jadi baik kalau dia ada iman lah. Banyak juga orang tua tak beriman. Itulah kalau tak ada kelab dandut kan. Ish, pisang. Tapi biasanya fitrahnya orang tua dia dah rasa macam dia dah tak sihat, Dah tak larat dah tak kan. larat, tenaga pun dah tak ada, masa pun tak cukup. So benda tu menghalang dia untuk buat benda-benda maksiat. Yalah, So yang- akhirnya pilihan yang dia ada taubat pada Allah SWT. Tapi saya salut lah. Saya salut lah orang muda-muda ni kan. Daripada muda sampai ke tua dia pergi masjid Itu kan. power lah. Itu power Tapi lah. time muda kita ada kesihatan, kita ada duit, Masa. kita ada masa, kita ada tenaga, kita ada banyak benda Banyak untuk do something. Untuk memampukan kita kan. So benda tu nikmat sebenarnya. Dan antara waktu tua dan waktu muda, mana lagi panjang? Muda lah Ustaz. Waktu muda lagi panjang. Sebab itulah Allah tanya, time tu kau buat apa? Sebab tu yang paling lama kan. Kita Itu hidup. paling lama. Itu yang paling orang kata kita ada kudrat untuk buat segala-galanya. Kalau kita gunakan masa muda kita untuk maksiat, apa kita nak jawab depan Allah nanti? Betul. Itu persoalan dia. Apa kita nak jawab depan Allah? Ui, kadang-kadang terfikir menangis tu. Menangis. Dia macam ni lah. Yes, walaupun kita dah bertaubat. Contoh kita dah bertaubat time tua. Kalau bertaubat lah, mudah-mudahan hidup kita berakhir dengan kebaikan. Amin. Saya cerita sikit dekat pada mahsyar nanti. Ada golongan yang Allah akan tayang amal dia. Macam projektor lah. Dosa-dosa dia semua Allah akan tayang. Semua orang boleh nampak dosa dia kat dunia. Maknanya dia akan dimalukan, akan diaibkan lah. Nauzubillah min dzalik. Tapi kecuali orang beriman. Orang beriman Allah tak tayang dosa dia. Oh ya ke? Orang yang sebelum mati dia bertaubat, Allah tak tayang dosa dia. Tapi Allah akan panggil Tuhan. Ini dalam kira hadis macam ni lah. Macam Wallahu alam lah macam mana. Wallahu alam lah kan. Tapi Potong Allah akan panggil Tuhan dan Allah akan seolah interview. Seolah macam Allah tu. panggil. Tak boleh bayang. Bayangkan Allah panggil kita berdepan dengan Allah SWT. Dan Allah tanya, dulu kau ada buat dosa ni, kau ada buat dosa ni kan, kau ada buat dosa ni kan, kau ada buat dosa ni, kau ada buat dosa ni. The good part is ending tu bila Allah dah ungkit segala dosa yang kita buat, sampai kita dah malu, kita dah rasa macam ending Allah kata, kat dunia dulu aku dah tutup aib kau, sekarang aku ampunkan semua dosa kau. Itu baiknya Allah SWT lah. Allah tutup aib kita kat akhirat, Allah ampunkan dosa. Tapi walaupun alhamdulillah Allah ampunkan, ulama kata, apa perasaan kita bila Tuhan ungkit segala dosa kita kat situ? Malu satu. Malu. Malunya ya Allah. Malu. Bayangkan bos panggil kita, kau tak buat kerja, kau tahu tak kau staff paling teruk sekali, kau tahu tak kau ni dah bantai kita kau, tapi tak apa. Aku naikkan gaji kau. Aku naikkan gaji kau. Ada bos macam gitu Ustaz? Tak ada Ustaz. Abang seorang lah kan. Tak tahulah. So benda tu orang kata apa, kita kena gunakan masa muda kita sebaiknya. Sebab takut-takut banyak yang Allah tanya nanti. Memang Allah akan ungkit semua. Obviously lah, Allah akan hisap satu persatu. Dia daripada start kita balik lah kan. Cuma orang beriman ni dia hisab yasira, hisap yang mudah. Tapi mudah-mudah tu yang macam tu lah.
Allah akan tanya satu-satu, ungkit satu-satu. So jadilah orang yang beriman, geng. Oh ya Allah, Ya Allah. ampunkanlah dosa kita. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan ampunkan ya Allah. Dan sebab tu Allah tahu waktu muda ni susah untuk nak buat baik. Sebab godaan time muda lah paling besar kan. Betul. Sebab itulah ganjaran yang besar untuk pemuda yang Fight untuk agama fight ni. untuk agama ni. Dalam hadis yang sahih, Allah ada cerita ada 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasy Allah. Antaranya pemuda yang hidup dalam keadaan beribadah pada Allah. Allah tahu benda tu susah. Sebab tu Allah bagi ganjaran dia dahsyat-dahsyat. Betul bang, betul. Itulah. Kadang-kadang dah baring nak bangun pergi masjid. Ui, berat. Tapi saya okey. Allah Akbar. Alhamdulillah. Okey Ustaz. Kita pergi ke soalan yang lebih ringan sikit lah Ustaz. Saya tak tahulah Ustaz tahu ke tidak kan. Tapi saya yakin Ustaz tahulah pasal game. Game. Okey, macam contoh game sekarang yang tengah viral apa? Mobile Legend, PUBG ataupun COD, Call of Duty. Okey, game-game ni diorang kan biasa diorang pakai apa benda? Headphone, dan pakai mikrofon, dan dia akan bercakap, interact dengan dia punya teammate. So bila dia masuk dalam satu game ni ataupun kalau macam Call of Duty, dia ada Battle Royale. Maksudnya kita lawan 100 orang kan. So kita nak menang lah. Dan bila kita masuk dalam tu, kita tak tahu siapa teammate kita, melainkan kalau kita ada teammate yang cukup, kawan-kawan kita. So kita masuk dalam tu, kita tak tahu siapa geng kita. Dan kita bercakap, untuk perempuan Ustaz, boleh tak main game macam tu Ustaz? Kita main perang ni, awak tembak belah sana, awak tembak belah sini awak. Boleh tak macam tu Ustaz? Tapi dia usaha nak jaga diri. Maksudnya dia nak main game. Okay, kira dia macam inilah Ustaz. Dia ada satu solusi tau. Dia kira macam contoh dia ketagihan pornografi. So antara solusi yang dia cari untuk alihkan dia punya gian dia tu adalah main game. Tutup bila main game bercampur pula. Dia tak ada niat pun. Kita boleh contact balik tak perempuan tu. Saya tak ada pengalaman Ustaz. Sebab saya pernah dengar lah. Yang bermula dengan main game, lepas tu bercinta dan kahwin. Daripada situ dia boleh contact opponent dia, mula chat. Opponent tak sure, tapi saya dengar teammate lah. Teammate apa-apa. So benda tu ikhtilat lah basically. So itu tak boleh consider darurat hajat apa semua Ustaz. Hukum tu tak boleh diguna pakai Ustaz. Memang tak lah. Benda salah-salah lah. Sebab banyak juga daripada game-game ni dah terjadi macam benda juga. Sebab tu saya cakap nak main game boleh, tapi kalau dah ada unsur haram lah. Contohnya kalau dah ada ikhtilat, haram lah. Kalau sebab dia ikhtilat, benda tu bukan hajat tau. Kalau dia mute mikrofon, itu insya-Allah lah. Itu boleh lah. Itu pulang lah. Tapi masalahnya game-game sekarang ni, dia punya skin, dia punya apa? Uniform dia kan seksi ke kan? Itu pun satu hal juga. Buatlah yang pakai tudung. Macam cerita apa hal. Tu? Dia Mak Kilau. Macam mana saya nak cakap Kalau kita ni berkaitan game lah Kalau kita baca Quran surah Al-Mu'minun, Allah kata qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang beriman. So siapakah orang beriman yang berjaya tu? Ada beberapa lah ciri-ciri Allah sebut. First Allah kata alladzina hum fi solatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam solat. Kedua walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang tinggalkan benda lara, jauhkan diri daripada benda-benda lara. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang bayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang jaga kemaluan dan sebagainya lah. Tapi yang amazingly dalam ciri-ciri orang beriman tu, first solat khusyuk tadi kan. Yang kedua apa tadi saya sebut dia? Okey, kita cut kat situ. Bang, apa dia bang? Bergurau. Belum apa dah lupa sebab saya tadi tengah banyak lalai betul saya memang lalai. Aduh. Apa kemaluan tadi? Bukan kemaluan. Zakat yang kelima. Oh, yang kelima. Zakat yang keempat. Zakat yang ketiga, kemaluan yang keempat. Yang kedua tu tinggalkan benda-benda lara. Tinggalkan benda-benda lara. Kat kat situ segan saya ni. Okey. Tak payah kat Kantoi tak fokus. Okey. So teruk betul. Tapi nampak tak? Antara kalau ikut logik,
orang beriman yang berjaya tu patutnya menjaga kemaluan lah. Yang kedua bayar zakat lah. Yang ketiga ke apa kan. Benda, tinggalkan benda lara tu letaklah yang bawah-bawah sikit. Tapi dalam ayat tu Allah letak ciri orang beriman yang berjaya tu, nombor 2 adalah tinggalkan benda lara. Lara tu perkara yang sia-sia Ustaz kan. Mana tinggalkan benda yang tak bermanfaat yang pada tak diri, bermanfaat. pada agama, pada iman kita. So kenapa? Sebab maksiat ni akan bermula apabila kita mula buat benda lara. Dan kecintaan, kemanisan beribadat akan hilang pun akan mula hilang bila kita start banyak buat benda lara. So bermula dengan contoh, saya bagi contoh tengok movie, drama, benda lara. Bermula dengan tu barulah terjadinya porno. Macam mana pula Ustaz tu? Biasa tengok movie drama, pelakon seksi tak pakai tudung ke apa. Oh iyalah kan, sekarang banyak soft menipu lah, kata tak naik syahwat tengok perempuan pelakon cantik. Menipu lah, iman saya kuat. Orang yang iman kuat tundukkan pandangan. Kau tak tundukkan pandangan tu maksudnya kau punya iman tak kuat lah. So bermula dengan game je tu. Main-main game, start ikhtilat. Main-main game, start tengok apa watak seksi ke apa. Ataupun kadang-kadang saya tak tahu, main game keluar iklan pelik-pelik contohnya. Ada juga. Wallahualam lah. Saya dulu main Pokemon je. Pokemon paling aurat Pikachu. Kucing kuning tu kan. Kucing kuning cute je. Comel tu. Hati-hati jangan pegang Eco. Ada elektrik. Ada elektrik Dahsyat tu. Mak bawa pegang elektrik ni. Bahaya kat situ. So kepada anak-anak muda sekalian, kena ingat kita main game sebab apa? Sebab ada banyak masa kosong. Betul tak? Betul. Lupa. Allah akan tanya juga, waktu lapang sebelum sempit tu kita guna untuk apa? Main Pokemon Go. Apa kita nak jawab? Allah, aku main Pokemon ya Allah. Maafin gue. Pokemon okey lagi, tak adalah aurat benda kan. Sangat. Kalau yang main benda pelik, kau dulu main game yang seksi-seksi tu kan. Petak nak jawab. Dan kita kata aku jahil, aku tak mampu, aku tak tahu. Download game boleh pula. Dah memanglah kau tak ada ilmu, kau guna masa kosong kau untuk benda lara macam itu. Nampak tak? Tak ada alasan untuk berjaya dalam agama bang. Gila. Quote of the year. Gila. Tapi macam itulah. Gunakanlah waktu kosong kita untuk benda-benda yang bermanfaat. Okay, lagi-lagi waktu muda ni. Ya tu, betul lah tu. Korang serius lah saya cakap. Sekarang ni tak nampak lah macam tak ada apa, tak nampak lah macam rugi tau. Bila kita dah mati nanti, setiap saat yang kita lalaikan tu kita akan sesali. Ni untuk saya jugalah. Terkenang-kenang. Kenapa lah aku tak gunakan waktu tu untuk beribadat? Kenapa lah aku tak gunakan benda kosong tu, waktu kosong aku untuk buat benda yang bermanfaat, buat benda yang Allah dan Rasul redha? Kenapa? Sebab tu ramai orang mati nak hidup balik. Betul tak? Betul. Nak tebus balik. Merayu-rayu bang. Merayu-rayu. Tapi itulah, time hidup kita tak fikirlah benda tu. Samalah. Kita pun, saya sendiri pun kadang-kadang lalai. Tapi jangan justifikasikan benda tu. Justifikasi bang Jangan. Yalah, kalau terdesak nak main pun, ni jujur saya cakap, kalau terdesak nak main pun, jangan cerita kat orang. Jangan duk heboh-heboh satu dunia yang bagi tahu kan kita champion. Jangan. Contoh, kau tahu tak aku main game sekarang? Tak tahu. Sekarang kita kan tengah bercakap. Atau kalau kat rumah, kau tahu ke apa aku buat? Tak tahu kan? Tak tahu bang. Perlu ke aku cerita? Kena tanya kat mak. Tak boleh. Itu orang kat rumah. Okey. Kat rumah masuk podcast Okey. Tak perlulah saya cerita apa yang saya buat. Betul lah. Biarlah antara saya dengan Allah. Maknanya dan sekiranya korang tahu pun aib-aib saya, saya tak boleh nak pertahankan dosa saya. Boleh cakap sorry lah. Sorry, taubat. Berusaha untuk berubah. Okay. Wallahualam. Soalan seterusnya. Gila Ustaz. Saya terleka Ustaz. Bila Ustaz bercakap saya terleka lah. Memang ada aura Ustaz Memang. Patutlah 2.2 juta dekat TikTok Ustaz gila. BZ 2.26 juta lah. 2.26 juta. Sempat riak seketika. Jangan cut kat situ. Kita pun nak aibkan juga Ustaz. Takkan saya seorang je. Tapi follower banyak ni tak menjamin syurga pun. Betul lah. So follower kau berapa? Ada dalam 11,000 lebih gitulah. Itu pun beli kan?
Kau Tak beli ada. je. Aku tak beli. Sebab kau nak nampak 10k supaya kau boleh buat paid review, kau beli follower sampai 11k kan. Tak, dulu kan kalau nak dapat 10,000 boleh swipe up. Tak, tapi tak beli. Hina. Dia lalai mengejar kefamousan. Aku tak beli. Dia beli Tak. follower. Korang Jangan boleh contohi kan. Jangan contohi. Benda ni scam. Teruskan pada soalan seterusnya. komen kat bawah. Macam mana kita nak proof, kita nak buktikan yang kita ni tak beli follower. Okay. Teruskan. Komen kat bawah guys. Okay. So guys, abang, Ustaz. Guys, bang Ustaz mana satu? Hoi, payah bila kita nak berpodcast dengan members ni. Dah kantoi beli terus gugup. Dah kantoi beli follower gugup. Terus Aku tak beli. terus Kau apa itu pandai. proof ke akhirat nanti. Lepas tu kat akhirat nanti ternyata memang tak beli. Macam mana? Sia masuk neraka sebab fitnah tu. Yes. Minta maaf. Tak nak. Senang-senang. Serius. Okay, Ustaz. Ini soalan yang sangat-sangat typical. Dia kata cakap nak berubah, kena cari circle yang baik kan. Macam sekolah kebangsaan ataupun sekolah-sekolah, contohlah Muhammad ni sekolah Cina bang, ataupun sekolah jenis kebangsaan Tamil ke Cina ke, dia seorang je orang Melayu bang. Macam mana dia cari circle yang baik? Mustahil lah dia seorang Melayu. Saya tak pernah jumpa lah kalau kat sekolah Cina ke sekolah Tamil ada seorang je Melayu. Ada je. Kod-kod lah Zat. Ada Kita je. memanglah kita dah round satu Malaysia tengok sekolah, tapi sekolah Cina pernah ke kita pergi? Okey, kalau kod-kod lah kalau dia seorang Melayu. Misal kata lah. Jiran dia ada Melayu juga. Betul juga bang ya. Jiran Melayu, mak bapak Melayu. Nak sebudaya tak nak sebudalih. Kena balik Zat. Maknanya kita boleh bagi macam-macam alasan untuk tak berubah. Betul lah tu. Betul lah Zat. Tak, sebab kita ni sekarang selalu kalau Tak, kalau macam ni, saya kalau boleh- macam ini, kalau macam ini macam mana? Kalau macam ni macam mana? Saya bagi contoh mudah lah saya jumpa ramai kawan tau yang hidup dalam family broken. Lepas tu dah lah family broken, tak sekolah agama, sekolah biasa, lepas tu teruk. Tapi end up dalam satu fasa kehidupan dia memilih untuk jadi baik, dan akhirnya dia jadi lagi baik daripada saya yang sekolah agama ni. Saya ramai kawan yang macam tu. So Nak seri budaya. nak sebudaya tak nak sebudalih lah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Maksud dia apa? Berhentilah. Bukan. Oh bukan. Barang siapa yang Barang siapa tu nak cakap tadi tu? Teruskan Ustaz. dan mereka-mereka yang bermujahadah, bersusah payah di atas jalan kami, bersusah payah nak dapatkan hidayah tu, maka Allah akan bagi dia hidayah. So nak hidayah Allah tu, dia bukan kena tunggu, Betul lah. dia kena cari. Lepas tu nak dapat hidayah ni pun ujian Lagi tinggi boleh tahan. pengorbanan kita untuk agama, lagi tinggi hidayah dan kefahaman agama yang Allah akan bagi pada kita. Kerana apa Ustaz? Kerana syurga bukan percuma Ustaz. Tu buku Ustaz. Maaf, kali ni punya quotes of the year tak jadi. Of the year tak jadi. Boleh komen lah. Code of the year ke tidak? Tapi sebenarnya ada orang kata Allah tak adil. Kalau Allah adil, kenapa ada orang lahir dapat family agama, ada orang lahir dapat family yang broken. Lepas tu salahkan Allah, cakap Allah tak adil kan. Sebenarnya Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Dan keadilan Allah ni akan terselah secara sempurna dekat akhirat kelak lah. Which is segala alasan-alasan yang kita bagi untuk tak nak kembali pada Allah, akhirnya akan terbidas begitu saja. Tapi hakikatnya kalau kat dunia bang, biasa orang yang dah berubah ni, kenikmatan yang paling power sekali adalah kenikmatan manisnya iman tu Ustaz. Betul lah kan? Orang yang tak berubah, orang yang dah berada dalam circle agama pun sebenarnya diri dia akan mula hancur bila dia dah rasa hilang kemanisan dalam benda tu. Sebab dah biasa buat, so dia lali. Itu akan jadi problem yang cukup besar pada dia. Setan akan main kat situ. Sebab saya Ustaz pernah ada kawan lah, dia ni memang gangster lah, memang jahat lah dulu jahat lah. Tapi masa tu dia ajak saya kiam dekat masjid. Gangster pun kiam Gangster pun kiam. Tak, masa tu dia dah berubah lah. Malu dia ajak kita tak kiam kan. Kita pun leka kat situ kan. Satu malam tu bila tengah kiam. Ini kau nak cerita yang kau kiam sekali, kau tengah riak tadi. Tak. Tidur. Oh, tidur. Okay. Kita nak aduh dah terbuka aib. Tidur. Tapi tidur pun dapat pahala kan sebab kat masjid.
So nak Itikaf lah. itikaf lah. Benar. Ada cara. Okey. Buat kata ustaz lah kat ceramah selalu kat sekolah. Riak kunci kejayaan. Tak bukan. Itu nak buat lawak je lah. Itu lawak je. Tapi ada yang terikut macam mana? Risau. Risau. So kita sambung. Kawan saya tu dia dah kejahatan ni saya tak nak sebut lah, tapi macam-macam lah dalam dunia gangsterism ni. Malam tu saya pilih untuk tidur. Tapi malam tu dia pilih untuk bangun solat, dan sambil solat dia menangis terisak-isak. Bila dia doa tu macam dia dah esok nak meninggal. Itulah kemanisan dia bang sebenarnya. Kan? Maknanya dia ada iman lah. Yelah, kemanisan iman lah tu. Itulah kemanisan iman tu. Belum cukup manis tu. Tak cukup manis. Dia nak dah manis bila? Kemanisan iman ni Nabi kata akan dapat bila kita buat 3 benda. Okey. Apakah itu? Pertama, bila kita cinta Allah dan Rasul, melebihi segala-galanya. Termasuk diri sendiri. Termasuk diri sendiri. Maknanya kita sanggup korbankan apa-apa yang menguntungkan Allah dan Rasul, walaupun terpaksa mengorbankan diri sendiri. Itu first. Maknanya kalau kita masih mengulang-ulang maksiat, kita belum dapatlah kemanisan iman tu. Yang kedua, bila kita mencintai sesuatu kerana Allah dan membenci kerana Allah. Dan yang ketiga, bila kita rasa benci untuk kembali pada jahiliah, seperti mana kita benci pada neraka. Itu 3. Buat 3 benda ni, InsyaAllah Nabi kata dia akan dapat kemanisan iman. Tapi yang Mamat tadi tu, sampai sekarang bang, dia istiqomah bang. Power gila. Dia dah istiqomah. Maknanya dia dah dapat kemanisan iman lah. Masya Allah. Sekiranya dia mengulang balik dosa tu, mungkin dia belum dapat kemanisan iman, tapi dia dah tergelincir seketika. Itu tanda dia masih ada iman. Dia masih ada iman. Sebab Nabi kata ada tanda iman tu apa? Sahabat tanya tanda iman tu apa? Tanda iman ialah bila buat baik rasa seronok, bila buat jahat rasa bersalah. So kenapa dia menangis malam tu? Sebab dia rasa bersalah. Dia rasa bersalah lah. Dia ada iman. Faham. Kau buat dosa happy tak? Tak happy bang. Kau ada iman? Ada iman tu Ada iman. Ada. Ustaz Adin cakap saya ada iman. Legit. Ustaz, kalau buat salah rasa bersalah tak? Rasa ada iman lah tu. Alhamdulillah. Okey Ustaz. Anda ada iman tak? Ada iman tak? Cuba check balik. Boleh DM Ustaz ni tanya. Tapi kita ada seorang member dia betul-betul ada iman lah. Siapa tu? Am. Ada iman. Dengan lagi seorang Aizuddin. Nama yang anak iman juga? Iman juga tu. 2 kawan kita ada iman. Ada iman yang memang legit. Allah nampak Akbar. Gila. Okey bos, sebagai yang terakhir lah kot saya rasa. Dah akhir dah. Dah akhir dah. Terus. Lama lagi ke? Tak apa, terus. Saya terus Okey. Saya nak minta Ustaz bagi top 5 hiburan yang merosakkan remaja hari ni menurut Ustaz. Pertama, pornografi. Sebab tu orang kata kunci kepada pelbagai rantaian-rantaian maksiat yang lain. Kedua, movie, drama. Sebab itu pun punca kepada pornografi juga. Dan yang ketiga, lagu-lagu. Especially yang ada music video. Itu pun punca kepada pornografi juga. Punca daripada? Punca kepada ke arah pornografi lah. Okay, bayangkan pornografi. Bawah tu drama movie. Bawah tu lagu-lagu bagai semua. Dan yang keempat, antara hiburan yang melalaikan anak-anak muda pada hari ni, game. Sebab daripada game ni banyak sangat masa terbuang, dan bila banyak sangat masa terbuang, potensi tu hilang. Tapi memang leka main game tiba-tiba tinggal solat kan. Itulah dah level, dah tinggal solat tu teruk lah. Dah next level lah tu. Jangan tinggal solat geng. Dan yang kelima, hiburan yang melalaikan anak muda pada hari ni bagi idea. Saya tanya Ustaz. Anggaplah saya ni macam tak tahu Ustaz. Banyak konsert-konsert bagai semua tu. Top 5. Okay, ni macam inilah. Top 5 ni yang memang orang kata wajib untuk kita tinggalkan. Semua wajib tinggal. Of course lah. Maksudnya tapi basically 5 ni dia berangkai lah. Dia berkait antara satu sama lain. Bila kita banyak main game, banyak dengar lagu, banyak tengok movie drama, gila-gilain konsert-konsert, tengok pornografi,
benda ni akan merosakkan iman kita, merosakkan akal kita, merosakkan akhlak kita, merosakkan segala macam lah. Macam ada ustaz pernah cakap, saya tak ingat dalam live ustaz ke dalam konten ustaz lah. Okay. Ustaz dia cakap hati kita ni umpama gelas. Macam mana dia, Ustaz? Macam mana Ustaz? Contoh kalau cawan kan, kalau kita letak air dalam cawan tu, air lah yang ada dalam cawan tu. Betul lah Ustaz. Kalau kita tuang, yang keluar tu air lah. Kalau kita masukkan minyak lah dalam cawan tu. Kalau kita keluar minyak, sama juga. Benda yang kita tengok, benda yang kita baca, benda yang kita dengar, benda tu akan masuk dalam hati kita. Dan yang keluar tu adalah akhlak kita lah. Kalau kita tengok benda yang baik, dengar benda yang baik, baca benda yang baik, berhibur dengan benda-benda baik, yang masuk dalam hati kita benda-benda baik, dan keluarlah akhlak yang baik. Tapi kalau kita tengok benda haram, dengar lagu-lagu haram, baca benda tak senonoh, benda haram semua, yang masuk dalam hati kita benda-benda haram, dan keluarlah akhlak-akhlak yang tak apa-apa kan? Apa-apa, akhlak yang macam haram. So sebab tu memilih hiburan ni sangat penting untuk hati kita. Betul. Memilih hiburan ni sangat penting untuk hati kita. Dia akan menentukan hati kita ni akan jadi baik ataupun tidak. Dan bila hati kita baik, seluruh badan kita akan jadi baik. Kan Nabi kata kan, bila baik hati maka baiklah seluruh jasad. Akhlak kita akan baik, pandangan kita akan baik, pendengaran kita akan baik. Walaupun hanya secebis daging tapi mempengaruhi seluruh tubuh. Betul. Tapi kalau hati kita dah dicemari dengan benda-benda kotor ni, benda-benda haram ni, itulah yang membuatkan mulut kita pun teruk, telinga kita teruk, dan sebagainya lah. Sebab tu pentinglah untuk kita memilih hiburan yang Allah dan Rasul redha. Kan ustaz pun buat lagu kan. Antara buat video kan. Kita dah habis ke ada kesimpulan? Tak ada. Jalan je. Kesimpulan dia ialah, yes, saya tahu, kita semua tahu, nak tinggalkan hiburan-hiburan yang haram ni susah. Movie drama sekarang best. Lagu-lagu sedap-sedap. Boleh angau lah dengar lagu. Lagi-lagi orang tengah couple bercinta, dengar lagi angau, lagi masuk ke hati tu, lagi feel dia lebih kan. Kawan-kawan pula ramai yang buat hiburan pelik kan. Yang kat TikTok pula trending pula dia punya sound tu kan. Trending pula. Belum campur yang jenis pergi club, healing kat clubbing bagai semua tu kan. Healing sampai pagi lah. So tak balik, oh no, macam tu kan. Tapi dia balik sebenarnya. Dia balik kan. Balik lambat lah. Dia balik lambat. Sebenarnya salah lirik tu. Macam mana Ustaz? Dia kata sampai pagi tak balik. Tak balik? Kiranya budak-budak lah ini. Budak. Main mercun. Dia main mercun. Main mercun. Cerita je. Ya, faham. Tak, kesimpulan apa tadi? Kesimpulannya apa Ustaz? Nak kita playkan balik ke video tadi? Tengah cakap siapa? Macam mana boleh ke mercun tu? Teringat boleh. Berat ujian ni Ustaz. Apa nak cakap tadi okey. Saya tahu memang sekarang ni memang susah lah. Godaan tu kira-kira depan belakang kan. Betul Ustaz. Tapi saya yakin orang yang ada iman dia mencari solusi. Dan saya sendiri pun tim saya kan, Tarbiyah Serentak, apa yang kita buat ialah memberi solusi, memberi alternatif. Kita dah tegur pasal lagu-lagu yang haram bagai semua. Alternatif dia apa? Kami ada keluarkan lagu-lagu nasyid yang berkualiti tinggi, yang sedap, yang boleh diterima anak muda. Modern style lah. Dah hampir 100 lagu kita buat sepanjang 10 tahun. 100 lagu Mana setahun 10 lagu kita buat. Lepas tu kita pun ada buat short film. Siapa yang berlakon tu? Cuba mention sikit. Siapa yang berlakon tu Ustaz? Hairuddin Jaafar. Ada seorang tu memang handsome gila. Mustaqim Hairuddin. Sikit lagi. Husin Ibrahim Husin. Kau buat cerita dalam kereta ni. So itu yang kami buat. Kami bagi alternatif. Betul. Contoh kalau ada novel-novel mengarut-ngarut, novel lucah ke apa kan, alternatif apa? Tarbiyah Serentak ada keluarkan buku-buku novel-novel dakwah. Lagu-lagu tak senonoh bagi semua, kami ada alternatif. Kami ada buat lagu-lagu dakwah. Movie-movie, drama-drama pelik-pelik, kami ada buat short film web series dakwah. Dia handsome tu. Memang handsome gila. Dan kami juga buat jelajah-jelajah dakwah di sekolah-sekolah. Ustaz sekarang masih aktif lagi Ustaz kan? Selagi ada kudrat insya-Allah. InsyaAllah. Dan kami pun aktifkan media sosial kami dengan dakwah-dakwah. Segala jenis apa yang kita boleh sampaikan pada untuk tarik anak muda kembali pada Islam, kita cubalah guna. Itu sekuat semampu lah. Sekuat semampu insya-Allah. Yang bagi hidayah tu Allah SWT. Allah yang bagi. Kita usaha saja. Betul. Mudah-mudahan kita menjadi asbab hidayah pada umat. So seruan saya kepada anak-anak muda, remaja-remaja pada hari ini. Dengar geng. Saya tahu hidup dalam maksiat ni sengsara.
terseksa, tak tenang, resah, gelisah, gundah gulana. Apa lagi perkataan serti? Macam-macam kan? Macam-macam lagi Ustaz. Ustaz minta terus-terus Ustaz. Dan hari ni orang nak healing. Healing yang sebenar adalah bila kita kembali pada Allah SWT. Itulah sebenarnya Nampak Ustaz. macam klise kan? Tapi sebenarnya itulah solusi yang terbaik. Itulah solusi yang terbaik. Kau tak akan jumpa diri kau. Kau punya jiwa tak akan terisi, melainkan kau ada Allah dalam hati kau. Betul. Bila Allah kata ala bi zikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan mengingati Allah hati jadi tenang, hanya dengan taati perintah Allah hati kau jadi tenang, hanya dengan tinggalkan segala larangan Allah hati kau akan tenang. Benda ni janji Allah. Kau tak akan rasa benda tu melainkan kau buat benda tu. So kalau betul kau nak sembuhkan diri kau nak healing, kembali pada Allah. Cukup-cukuplah kita ikut nafsu kita. Saya yakin kau nak berubah, jangan tangguh. Perasaan nak berubah tu jangan tangguh. Ada terdetik nak berubah, mulakan langkah. Jangan nantilah. Jangan tangguh-tangguh kan. Kalau aku berubah sekarang pun nanti buat balik. Jangan. Itu semua tipu daya syaitan untuk kita menangguh-nangguh hijrah. Tak apa, kalau kau dah berhijrah, kau dah berubah, kau dah mulakan langkah dan kau terjatuh dalam dosa yang sama, bangkit je lah balik. Terus ke perjalanan. Yang penting kau mula berjalan menuju Allah SWT. Mula berjalan ke arah pengampunan Allah SWT. Selagi kau tak mula, sampai bila-bila lah kau takkan berada di atas jalan yang lurus. Tapi bila kau dah mula berjalan di atas jalan yang lurus, kalau kau mati pun, at least mudah-mudahan kau mati tu atas jalan yang lurus, walaupun kau dah jatuh berkali-kali di atas jalan tersebut. Yang penting mulakan langkah berjalan di atas jalan yang lurus tersebut. Begitulah kan. Mulakan dengan jaga solat. Kalau tanya saya, top 10 top 10. Top Nak 10. mulakan dengan apa nak berubah Step ni? by step kan. Step by step. Pertama, ikhlaskan niat, berubah kerana Allah. Bukan sebab nak dapat pujian. Yang kedua, jaga solat. Sebab solat tu tiang agama. Bila tiang tak ada, runtuh agama kita. Yang ketiga, pergi majlis ilmu. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang soleh. Yang kelima, tadabbur, baca, hayati Al-Quran. Yang keenam, banyakkan berzikir pada Allah SWT. Yang ketujuh, banyakkan berdoa. Yang ke-8, buat dakwah. Buat dakwah. Jangan tunggu dah perfect baru buat dakwah. Buat dakwah Buat dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ke-9, lazimi taubat. Maksudnya kalau kita dah buat dosa yang sama berulang-ulang kali pun, jangan give up untuk bangkit dan bertaubat. Usaha lagi, jangan give up. Dan yang terakhir, berakhlak baik dengan sesama manusia. Okay Ustaz, sebelum kita habis Ustaz, sebab seronok sembang dengan Ustaz ni Ustaz. Sebelum tu ulang balik 10 tu. Bang kita bincang nanti lah bang. Sebab benda tu lebih kepada personal tu, attack personal tu sebenarnya tu. Okay, kita nak minta dia orang komen apa 10 point tu. Tapi tak aci dia orang boleh repeat balik. Saya mana boleh repeat. Boleh buat nota kan? Kenapa tak buat nota dia tadi? Producer dia tadi mesej saya lah Ustaz. Okey. Terus. Teruk kan. Okay Ustaz, alang-alang tadi Ustaz ada sebut pasal dakwah kan. Ada tak pengalaman manis dan juga pahit sepanjang Ustaz dakwah pada remaja ni? Pengalaman manis saya, Allah temukan saya dengan awak. Betul. Okay, bila betul kita lah. buat dakwah, kita akan jumpa ramai orang yang baik-baik. Dan kita akan dapat banyak kisah yang Pelik-pelik ya. best Best untuk membentuk kita pada hari ini. Macam saya, bila Allah temukan dengan nak cakap apa tu? Awak. kamulah. Bila Allah temukan aku dengan kau, banyak benda yang saya belajar. Alhamdulillah, benda tu manis sebenarnya. Alhamdulillah bang. So antara nikmat paling best dalam dakwah ni ialah Allah akan temukan kita dengan orang-orang yang baik. Dan yang lagi best ialah bila orang yang kita dakwah tu jadi lagi baik daripada kita. Betul. Itu orang kata nikmat terindah lah. Kalau kita punya dakwah tu ikhlas, kita akan seronok bila tengok mad'u kita tu jadi lebih baik daripada kita. Kalau mad'u kita jadi lebih baik, kita pergi dengki, itu maksudnya tak ikhlas. Itu silap tu. Hati problem tu. Itu nikmat paling manis lah. Bila saya dapat tengok orang yang saya dakwah tu jadi lagi baik daripada saya. Kalau yang pahit pula sepanjang saya dakwah ni ialah bila saya sendiri tak dapat amalkan apa yang saya cakap. Benda tu sebenarnya satu benda yang sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Kadang-kadang saya pernah
merenung sendiri, dan saya fikir, ya Allah, aku dah buat dakwah, ya Allah. Aku tulis buku, buat lagu, aku pergi ceramah kat sekolah, aku jawab soalan-soalan masyarakat kan. Ramai yang terinspirasi daripada aku. Bahkan ramai yang berubah kan. Ramai yang berubah. Tapi kenapa tak cukup lagi benda tu untuk aku sendiri dapat tinggalkan maksiat yang aku sedang buat? Kadang saya bersoal benda tu. Kenapa ya Allah? Kenapa aku jadi macam ni? Pahitlah, benda tu sakit. Tapi saya benda tu membuatkan saya lagi semangat nak buat dakwah. Sebab saya yakin saya buat dakwah ni bukan sebab saya baik, tapi disebabkan saya nak jadi baiklah saya buat dakwah. Ustaz tak nak dia orang jadi macam Ustaz. Bukan, sebab janji Allah kalau kita buat dakwah, Allah akan ubah diri kita dulu. Yuslih lakum a'malakum. Kalau kita buat dakwah, Allah akan baiki amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa kita. So saya buat dakwah ni bukanlah sebab saya rasa saya suci ke bajet alim, tak. Saya buat dakwah sebab saya sedar saya banyak dosa, dan saya buat dakwah ni dengan harapan Allah ampunkanlah dosa saya ni. Faham. Itu je harapan saya. Dan saya harap bila saya mati, Allah terimalah amalan saya, walaupun Allah tahu segala aib-aib saya ni. Orang tak tahu, engkau tak tahu. Cuba kat sekolah. Orang yang tengok tak video ni tak tahu apa yang saya sedang alami, apa yang saya sedang struggle. Orang tak tahu. Orang pandang kita tinggi. Allah je tahu. Dan saya harap Allah sempurnakan, which is Allah dah tutup aib kita. Saya harap Allah sempurnakan dengan Allah ampunkan saya. Amin. Saya nak ajar satu doa lah. Boleh Ustaz, silakan. Penutup ni ya. Penutup kepada semua. Awal nak tutup borak lagi Ustaz. Tak apalah. Banyak lagi benda kita nak borak nanti dalam kita. Okey. Teruskan. Doa ni ada dalam Al-Ma'thurat. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr. Fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku bangun pagi ni dalam keadaan Engkau memberi aku kesihatan dan Kau menutup aib aku. Maka Kau sempurnakanlah kesihatan aku lagi, dan tutuplah aib aku lagi, bukan saja di dunia, bahkan di akhirat. So saya sangat harap seperti mana Allah tutup aib saya kat dunia ni, saya harap Allah matikan saya dalam keadaan aib saya masih tertutup, dan dibangkitkan dalam keadaan Allah masih menutup aib itu. Bacalah doa tu selalu, sebab akhirnya kita semua ada aib. Dalam surat Ustaz doa tu. Dalam surat doa tu Nabi ajar untuk kita baca pagi dan petang. Intipati doa tu pun best. Baik kan? Dia macam memberi harapan. Dia bangun pagi. Dia macam bangun pagi kita kata, ya Allah, pagi ni Engkau telah bagi aku kesihatan dan Kau masih menutup aib aku, ya Allah. Dan Kau sempurnakanlah kesihatan aku, dan Kau teruskanlah menutup aib aku di dunia dan akhirat. Dia ibarat macam bangun-bangun tidur tu, selak langsir nampak air terjun indah. Feel dia tu lah kan? Sebab akhirnya kita kena sedar, orang sanjung kita sekarang ni bukan sebab kita baik sangat pun, tapi sebab Allah yang maha baik telah menutup aib kita. Allahuakbar. Kalau Allah buka bang, kena ludah tu. Boleh jadi lebih teruk daripada tu. Kena cancel mat. Na'udzubillah bang Na'udzubillah. Tapi itulah saya saksilah abang baik. Sebab Allah tutup aib kita. Mudah-mudahan Allah sempurnakan. Wallahualam. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. So silakan guys, honestly saya tak puas hati sebenarnya, tak dapat nak korek banyak lagi dalam podcast ni. Tapi insyaAllah, mana tahu kita boleh jemput Ustaz lagi sekali lepas ni. Boleh bang? InsyaAllah. Boleh, insyaAllah. So guys, sampai sini saja podcast kita kali ni. So korang jangan lupa share, jangan lupa subscribe, like, komen, share lagi sekali dekat grup WhatsApp keluarga korang, supaya semua dapat manfaatnya, insyaAllah. Okay guys, Assalamualaikum. Peace out.